Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairi bin Muhammad Hamdan. Untuk pengenalan, yang pertama, semua air adalah halal untuk diminum kecuali yang beracun. Misalnya racun atau ubatan berbahaya, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia dan bercampur dengan benda-benda najis. Yang kedua adalah alkohol yang haram untuk digunakan ialah etanol, di mana ianya tergolong dalam salah satu kumpulan dadah. Alkohol dan etanol boleh dihasilkan melalui dua kaedah, iaitu penapaian atau dikenali sebagai fermentasi dan tindak balas etilena dengan wap. Antara contoh jenis-jenis arak yang ada ialah khamar, ram, samsu, scotch, wine dan whisky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Afham bin Nuzawi. Saya akan menerangkan apa itu maksud arak. Secara umumnya, arak itu adalah sebatang organik yang mempunyai kumpulan hidroksi atau kita kenali sebagai OH. Jadi dari sudut bahasa, arak ini dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, arak ini dikenali sebagai al-khamr. Dalam bahasa Inggeris pula, ia dikenali sebagai alcoholic beverage atau dalam bahasa Malaysianya adalah arak. Okey, dari segi bahasa yang mudah difahami, ia adalah dimaksudkan dengan menutup. Okey, apa itu diartikan dengan menutup? Iaitu perkara yang membuatkan akal kita tidak berfungsi dengan rasional dan menjadikan seseorang itu hilang kewarasan oleh kerana bahan yang diperbuat daripada anggur yang diperah tadi. Jadi apa itu pula arak dari segi istilah? Dari sudut istilah pula, para fuqaha telah bersependapat mendefinisikan arak atau yang dinamakan al-khamr yang diperbuat daripada bahan yang perahan anggur sebagai minuman yang memabukkan, iaitu menghilangkan kewarasan akal. Jadi itulah sedikit maksud arak dari segi bahasa dan istilah. Saya serahkan kepada ahli seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Amirul Izzat dan hari ini saya akan membentangkan tentang pandangan agama-agama terhadap arak. Yang pertama ialah agama Islam. Kedudukan arak di dalam agama Islam jelas disebut di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Juga Rasulullah SAW turut melarang umat Islam untuk mengambil segala bentuk bahan yang bersifat memabukkan. Bahkan terdapat satu hadis yang masyhur menyatakan bahawa Rasulullah SAW melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Seterusnya ialah agama Kristian. Menurut agama Kristian, arak juga diharamkan di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun di Old Testament. Mengikut pandangan di dalam kitab Perjanjian Lama, terdapat banyak ayat yang melarang untuk meminum arak. Juga menurut seorang bekas pastor Kristian, John Cadwell, menjelaskan mengapa dia secara peribadi menahan diri daripada meminum alkohol dan menangani isu yang lebih besar tentang gereja kontemporari menjadi semakin seperti duniawi. Seterusnya adalah agama Buddha. Di dalam Pancasila, iaitu 5 sila ajaran Buddha, sila yang terakhir menyatakan perlu menghindari minuman yang memabukkan. Malah, Sami Buddha seperti Master Xing Yan menegaskan di dalam bukunya The Five Precepts bahawa jika seseorang meminum sedikit alkohol, ia tetap dilarang. Perkara yang tersebut berlaku juga kepada Sami dan para ilmuwan Buddha yang lain. Seterusnya adalah agama Hindu. Di dalam agama Hindu terdapat 2 jenis minuman keras, iaitu dikenali sebagai sura dan soma. Berdasarkan Madhabi Bhaskar Kotaka dalam jurnalnya yang menyatakan bahawa sura atau minuman keras ini dilarang di dalam agama Hindu. Walau bagaimanapun, Veda membenarkan penggunaan soma, pada masa yang sama ia melarang pengambilan minuman beralkohol iaitu sura. Sebagai kesimpulan, kebanyakan agama melarang penganutnya daripada meminum arak. Sekiranya arak tidak diminum, manusia akan menolak kesan buruk daripada pengambilan alkohol. Jika dibandingkan di antara kebaikan dan keburukan alkohol, selama-lamanya kesan buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Seterusnya adalah faktor masyarakat terdedah kepada arak. Jadi di sini ada 4 faktor yang telah dikaji.
Yang pertamanya adalah sikap dan persekitaran. Jadi bagaimana sikap dan persekitaran ini akan memudahkan masyarakat terdedah kepada arak adalah dengan apabila sikap sesetengah orang itu menunjukkan mereka rasa hebat dengan mereka minum arak. Jadi benda ini akan tetap menarik minat orang-orang yang lain untuk rasa diri mereka itu jadi hebat dengan meminum arak. Dan contohnya yang lain adalah persekitaran, di mana jika kita dapat lihat, persekitaran memainkan peranan yang penting, kerana apabila kita mempunyai persekitaran yang negatif, selalunya kita akan terikut dengan persekitaran tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang yang meminum arak itu menunjukkan mereka rasa gembira, mereka rasa riak wajah mereka yang gelak tawa dan sebagainya, ia akan menarik orang lain untuk mencuba arak ini. Lebih-lebih lagi jika kita dapat lihat orang yang mempunyai masalah depresi, mereka amat suka bila dapat mencuba benda yang dapat menggembirakan ini. Tetapi ia hanyalah ia bukanlah dapat menggembirakan secara total, kerana benda ini adalah dapat menutup kewarasan akal. Dan benda ini tidaklah kita katakan bahagia buat selama-lamanya. Jadi ramai orang yang terperdaya disebabkan oleh hal ini. Yang kedua adalah mudah diakses. Jika kita dapat lihat, arak pada hari ini amatlah mudah diakses. Kita dapat membeli arak di kedai runcit, kita dapat membeli arak di kedai serbaguna 24 jam, contohnya 7-Eleven, kita dapat membeli arak di pasar malam. Lebih-lebih lagi jika kita dapat lihat di bandar-bandar yang besar, contohnya di Kuala Lumpur khususnya. Dan juga pada hari ini kita dapat lihat arak itu dijual dalam website. Contohnya kalau kita buka website Carlsberg, arak itu dijual dan kita dapat membuat pembayaran melalui online, dan seterusnya mereka akan menghantar arak itu di rumah kita. Jadi benda ini akan menggalakkan lagi orang untuk minum arak. Disebabkan sebagai contoh, saya beri contoh, apabila seseorang itu mahukan arak tapi dia tidak ingin identitinya diketahui oleh orang ramai, jadi dia dengan itu dia hanyalah membeli melalui website ataupun internet. Jadi arak itu, benda itu akan dihantar atau dipostkan ke rumahnya secara terus. Jadi benda ini akan memudahkan akses dan akan menggalakkan lagi orang yang ingin mencuba kepada arak tersebut. Seterusnya adalah sosio budaya. Sosio budaya ini, jika kita dapat lihat pada hari ini, kebanyakan perayaan, kebanyakan spiritual, kebanyakan konsep yang berasaskan arak, iaitu mereka membiasakan dengan budaya arak ini. Jadi kita amatlah bimbang apabila generasi-generasi yang seterusnya atau generasi yang akan datang mudah terpengaruh dan akan rasa terbiasa dengan perkara arak ini. Sedangkan kalau kita dapat lihat, arak itu amatlah tidak baik ataupun banyak mudaratnya. Yang keempat adalah pengaruh daripada rakan atau sesebuah kumpulan. Rakan ini adalah atau sebuah kumpulan ini dapat memberikan kesan yang besar, di mana mereka akan menarik minat menarik minat orang yang terdekat kepada arak. So jadi benda ini akan jadi normal, ataupun apabila ramai yang terpengaruh, jadi ramailah akan rasa mereka yang ingin mencuba arak tersebut. Jadi benda ini amatlah bimbang, kerana hal ini adalah ketara berlaku pada hari ini. Kerana jika kita dapat lihat, kes-kes yang melibatkan arak ini adalah melibatkan sesebuah kumpulan ataupun pengaruh rakan sebaya itu sendiri. Jadi saya rasa itulah perkongsian tentang faktor yang terdedah kepada arak. Saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Terima kasih. Justifikasi pengharaman arak di Malaysia. Pengharaman arak di Malaysia amat wajar dilaksanakan oleh pihak kerajaan, walaupun masyarakat kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama, etnik. Namun, arak bukan sahaja diharamkan oleh Islam, tetapi juga dilarang dalam agama seperti Hindu, Buddha dan Kristian. Oleh itu, semua rakyat Malaysia harus memandang serius perkara ini.
Pengambilan minuman beralkohol atau minuman keras boleh memudaratkan tahap kesihatan seseorang manusia. Kandungan alkohol akan menjejaskan fungsi senaman badan. Tindak balas kimia alkohol kepada sistem badan akan mempengaruhi fungsi motor yang dikawal oleh sistem saraf pusat yang mengakibatkan fungsi otak akan musnah. Alkohol yang diambil secara berlebihan boleh mengakibatkan kegagalan fungsi organ terutamanya kepada hati, dan selain itu pankreas, esophagus dan jantung juga berisiko untuk terkesan. Seterusnya, pengambilan alkohol pada sistem saraf dan otak akan mengakibatkan seseorang itu mengalami kesan buruk pada mental. Kebergantungan kepada alkohol menyebabkan seseorang sentiasa berada dalam kebimbangan dan kekeliruan dari segi tingkah laku dan mental, kemurungan dan mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Menurut data kemasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, 48% daripadanya adalah akibat gangguan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh pengambilan bahan psikoaktif yang disebabkan oleh alkohol. Apabila manusia hilang kewarasan akal, pelbagai kesan buruk yang akan timbul dan kejadian yang tidak diingini boleh berlaku. Selain itu, kesan arak kepada pemandu menyebabkan pemandu tidak dapat mengawal pemanduannya secara normal dan selamat, yang akan merisikokan mereka untuk terlibat dalam kemalangan maut. Menurut Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, pemandu mabuk adalah 13 kali lebih berkemungkinan mengalami kemalangan berbanding pemandu yang tidak terjejas oleh alkohol. Pada masa yang sama, mengikut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, antara 2014 hingga 2018, seramai 637 orang maut akibat kemalangan memandu dalam keadaan mabuk. Seterusnya, majoriti kes-kes jenayah yang berlaku di negara ini adalah berpunca daripada pengambilan bahan terlarang seperti dadah dan minuman keras. Pengambilan minuman keras boleh menyumbang kepada berlakunya kes jenayah akibat daripada si pelaku yang berada dalam keadaan tidak waras dan mampu bertindak di luar batas. Orang yang berada di bawah pengaruh alkohol adalah sangat berbahaya kerana mereka boleh menjadi berani dan menjadikan badannya kuat serta hyperaktif. Selain itu, masalah pengambilan minuman keras boleh membawa kemudaratan seperti keganasan rumah tangga. Menurut laporan yang diperoleh daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menunjukkan 50.3% kes keganasan rumah tangga adalah berpunca daripada alkohol. Menurut kajian, terdapat hubung kait yang ketara antara ketagihan arak oleh suami ataupun isteri yang mengakibatkan keganasan rumah tangga terhadap pasangan masing-masing. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mazim Mazuki. Saya ingin membincangkan tentang kesan daripada pengambilan alkohol. Kesan terhadap manusia, minuman beralkohol yang mengandungi etanol termasuk dalam satu kategori dadah yang boleh mengganggu sistem saraf pusat. Ini kerana ia boleh menyebabkan tindak balas fizikal dan mental yang lambat terhadap peminumnya. Kesan ketagihan alkohol bukanlah berdasarkan jenis alkohol yang diminum, tetapi berdasarkan oleh kuantiti yang diambil oleh seseorang itu. Okey. Daripada alkohol yang diambil, ia boleh menyebabkan kesan dalam jangka masa yang panjang serta pendek. Kesan masa jangka yang pendek yang dapat dilihat oleh individu itu, seseorang akan mengalami kurang koordinasi tubuh badan, sepertinya berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang, dan kesan jangka masa yang panjang yang dapat dialami oleh seseorang itu seperti penyakit jantung, penyakit hati dan ulcer di dalam perut. Okey. Ia juga boleh memberi kesan kepada organ-organ badan yang lain seperti otak, hati, perut dan lain-lain lagi. Okey, contoh kesan kepada otak ialah alkohol yang diminum itu akan diserap oleh usus kecil dan diserap oleh saluran darah. Alkohol yang berada di dalam darah akan dibawa terus ke jantung, yang mana jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Dan ianya akan diresap oleh otak dan seterusnya ke sistem saraf pusat. Apa yang kita ketahui, otak merupakan organ yang sangat penting yang dimiliki oleh manusia kerana otak akan mengawal semua pergerakan dan mempengaruhi pemikiran serta tingkah laku seseorang itu. Kesan kepada hati ialah
Ia boleh menyebabkan kerosakan hati dan kesannya yang paling berbahaya. Setiap individu yang mengambil alkohol akan menyebabkan hati itu mengalami kecederaan dan meninggalkan parut. Parut yang terdapat di dalam hati itu dapat mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya kesan terhadap masyarakat. Pada ketika ini kita diuji dengan ujian COVID-19 yang merenggut jutaan nyawa di seluruh negara. Malah kedengaran juga isu tentang minuman beralkohol di negara kita ini. Apa yang dapat kita lihat pada hari ini? Ia merupakan salah satu masalah yang kronik yang timbul sejak 2 menjak ini dan perlu diambil kira oleh pihak yang berwajib. Ia juga mencetuskan satu masalah sosial yang agak membimbangkan dalam kalangan belia berumur 18 tahun ke bawah. Melihat dari sudut itu, ia juga menjadi salah satu punca kemalangan yang merenggut banyak nyawa insan yang tidak bersalah disebabkan oleh pemandu yang mabuk itu. Okey, selain itu kita sering kedengaran tentang isu kekerasan rumah tangga yang disebabkan oleh pengambil alkohol. Berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan laporan berita pada minggu ini yang melaporkan bahawa seorang suri rumah telah didakwa kerana memarahi suaminya yang sering mabuk. Ianya salah satu faktor yang boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga yang dibina sejak sekian lama. Ketagihan arak ini merupakan salah satu faktor utama yang menjurus kepada penceraian. Malah lebih kronik, ia boleh menyebabkan anak-anak terkena tempias serta mengalami kemurungan, kurang kasih sayang, dan prestasi pembelajaran mereka akan terganggu kerana gangguan persekitaran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz bin Muhammad Azman. Hari ini saya ingin membentangkan tentang hikmah pengharaman arak. Nombor 1 ialah memelihara agama. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang pezina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan dia beriman. Dan tidaklah seorang peminum arak itu meminum arak dalam keadaan dia beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang beriman dan patuh pada suruhan agama, dia tidak akan sesekali mencuba mendekati bahkan meminum arak. Arak akan mencemarkan imej dan peribadi seseorang yang beragama Islam. Jelaslah Islam melarang umatnya meminum arak. Arak juga akan menjejaskan dan menghalang daripada kualiti solat seseorang. Bayangkan, jika solat dalam keadaan mabuk, ia akan mengganggu fokus dan menyebabkan kehilangan akal yang waras, serta terlupa rakaat, tersilap bacaan dan merosakkan solat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu melakukan solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Surah An-Nisa ayat ke-43. Nombor 2 ialah kesihatan tubuh badan terpelihara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Surah Al-Alaq ayat ke-8. Menurut laporan di beberapa buah negara Eropah, mereka mengakui bahawa di hospital-hospital bagi setiap 3 buah katil terdapat 1 katil yang diduduki oleh pesakit yang disebabkan oleh arak. Ini bermakna
1/3 pesakit-pesakit di hospital tersebut adalah berpunca daripada arak. Selain itu, arak boleh menyebabkan kerosakan hati. Penyakit ini lebih banyak menimpa kepada orang yang ketagihan arak berbanding orang lain pada kadar 6 atau 8 kali ganda. Bukan itu sahaja, ia juga menyebabkan saluran darah tersekat. Terbuktilah bahawa arak menyebabkan banyak masalah dan penyakit kepada tubuh badan. Oleh itu, pengharaman arak menjadi antara satu langkah awal yang tepat untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita daripada penyakit yang berbahaya. Nombor 3 adalah menjauhi pembaziran. Meminum arak akan menyebabkan banyak kerugian dan pembaziran. Ketagihan yang melampau akan memberi kesan kepada kewangan. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan hak masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat ke-26 dan ayat ke-27. Sebuah majalah di Britain menganggarkan bahawa kerugian kewangan akibat alkohol dari segi masalah perubatan adalah 940 juta pound dalam setahun. Kerugian keseluruhan akibat daripada minuman memabukkan ini dianggarkan sebanyak 20 juta pound sterling dalam setahun. Menurut sebuah buku mengenai perubatan pula melaporkan masalah di Amerika bahawa kerugian negara Amerika akibat kekurangan produktiviti dan kehilangan pekerja akibat minum arak melebihi 71 juta dolar setahun. Inilah hikmahnya Allah mengharamkan arak. Arak telah menyebabkan pelbagai kesan buruk yang akan menjejaskan sesebuah negara. Sesungguhnya Allah tahu mana yang baik untuk hamba-Nya. Nombor 4 adalah menjaga keselamatan diri, keluarga dan negara. Akal akan menjadi tidak waras apabila arak diminum dalam kuantiti yang tertentu. Disebabkan itu, sesetengah tingkah laku dan perbuatan dilakukan tanpa sedar dan tidak terkawal. Banyak kesan buruk yang akan menimpa keluarga dan masyarakat khususnya. Penderaan isteri dan anak-anak, kes rogol, kes kemalangan yang boleh membawa maut dan pelbagai kesan yang membimbangkan sekiranya arak tidak diharamkan. Menurut sebuah buku bertajuk Safe Food mengatakan bahawa 1/3 daripada kemalangan jalan raya berpunca daripada arak. 1/5 daripada pencabulan seksual atas kanak-kanak adalah disebabkan arak dan akhir sekali 1/2 daripada korban kebakaran adalah disebabkan arak. Oleh itu, janganlah sesekali teringin untuk mencuba minuman yang memabukkan ini. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada si peminum, malah kepada keluarga, masyarakat dan bahkan negara turut menerima tempiasnya. Sekian daripada saya. Sebagai rumusan, Islam melarang meminum arak berdasarkan alasan yang kuat, rasional dan boleh diterima oleh mereka yang berakal baik, sama ada dia Islam atau bukan Islam. Arak boleh menghilangkan unsur maslahah atau kebaikan dalam kehidupan manusia. Mungkin sudah tiba masanya untuk mengkaji semula isu-isu syariah dan undang-undang sivil, peraturan jualan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan arak. Aspek-aspek ini dianggap mempunyai ruang untuk penambahbaikan bagi memastikan masalah arak dalam kalangan anggota masyarakat diselesaikan demi mewujudkan kehidupan yang sihat serta mewujudkan sebuah kelompok masyarakat yang sejahtera di negara ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.